Okey, saudara dapat dengar suara yang ada dalam Facebook. Dapat dengar? Mungkin gambar kecil sedikit. Jadi saudara yang di Instagram bertahan. Kalau saudara di Facebook nampak ada gangguannya, cepat-cepat lari pergi ke Instagram. Biarlah dia ganggu kita lari. Kita pergi tempat lain. Walaupun telefon cak ayam pun kita gunakan, jangan risau. Teruskan saudara. Ini pencerahan saya. Saya tidak pernah berhenti. Saya akan berusaha untuk memberi pandangan dan juga apa. Jadi kalau saudara ada komen, sebab saya kata saudara cuba share and like. Baik saudara, itu keadaannya tentang RCI Tabung Haji. Nak buat apa lagi? Nak dijerit-jerit lagi buat apa? Jadi Ketua Pergerakan Pemuda menyatakan, Datuk Dr. Ashraf Mat Wajidi, dia kata kalau boleh 7 perkara penting, tabung haji tak boleh begitu, tak boleh begini. Nak buat macam mana? Kerana mereka telah pun membuat keputusan. Itulah keadaannya. Kita ada Menteri Agama, bekas mufti, tak ada buat apa pun. Betul? Timbalan Menteri, lebay daripada PAS, tak ada pun. Dah ada buat keputusan. Keputusan telah dibuat pada 15 Julai. Jadi tak payahlah untuk kita. Itulah keadaan saudara. Hai, saya pun tak faham. Dan kabarnya ini menurut laporan Gemilang Daily pula melaporkan lebih ramai lagi doktor-doktor kontrak yang hantar notis peletakan jawatan selama 24 jam. Saya kata ini apa hal ni? Ini masalah besar ni negara kita ni. Kalau para doktor walaupun mereka secara kontrak meletak jawatan 24 jam, apa hal ni dia orang ni? Kenapa tak disantun ni? Doktor-doktor mereka adalah frontliner. Mereka bertugas untuk berperang dengan COVID. Jadi kenapa masalah setiap pegawai-pegawai perubatan ini, walaupun mereka kontrak, carilah jalan penyelesaian. Bukan tak boleh. Apakah tidak ada penyelesaian? Kita ni, negara kita ni, kita warga cinta damai. Kita boleh berbincang. Ini terus kata no. Jadi kadang kita surah, wakil daripada Hartal, doktor kontrak ini sebelum ini memberitahu bahawa tidak banyak inisiatif untuk doktor kontrak yang kekal dalam perkhidmatan awam dan kekurangan peluang untuk doktor junior mengembangkan kerjaya mereka sama ada melalui ijazah sarjana atau mengambil pengkhususan. Jadi kerana itu doktor meletakkan jawatan dengan notis 24 jam hanya kerana terlalu letih dan tidak lagi boleh bertahan lagi dengan kerenah birokrasi yang berlaku. Jadi turut sertakanlah cerita itulah gambar jadual kerja yang menunjukkan seorang kaki tangan begitu ramai sudah pun meletakkan jawatan. Jadi tiada maklumat mengenai hospital atau kemudahan perubatan yang diberikan. Jadi banyak. Jadi sekarang ni saya dapat timur begini dan saya harap agar mereka yang berada di anjung kuasa segera menangani masalah ini. This is a serious problem, saudara. Ini masalah serius yang mesti ditangani. Jangan kita pandang ringan lah, saudara. Kemudian hari ini juga laporan daripada yang saya dapat bahawa pihak polis telah pun mereman lelaki yang anti vaksin. Sebab itu saya kata saudara, janganlah kita terlibat dengan kegiatan-kegiatan sedemikian. Kerana menurut Assistant Commissioner Fakhruddin Abdul Hamid, Ketua Polis Daerah Petaling Jaya, permohonan reman telah dibuat ke atas suspek bagi membantu siasatan di bawah Seksyen 188, 504, 505 di bawah Kanun Keseksaan, Seksyen 14 Akta Kesalahan Kecil dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia. Jadi suspek itu berusia 29 tahun dan diberkas di kediamannya di sebuah apartmen di Bandar Seri Damansara. Jadi beliau berusaha supaya memperlihatkan gambaran anti vaksin. Saya minta warga cinta damai jangan kita terlibat dengan benda-benda yang bukan-bukan. Tak usahlah, kita cari jalan untuk cari kedamaian untuk kita bersama. Saudara? Alahai, dalam keadaan begitu tiba-tiba timbul pula cerita di Kajang. Ada sekumpulan lebih kurang 8 orang anggota polis, mungkin semalam tu cuti Hari Raya Aidiladha, lebih kurang dalam 6 petang ke 8 petang begitulah. Lebih kurang 8 orang anggota polis yang bukan pegawai besar pun. Mereka menggunakan bilik distress room buat karaoke, saudara. Allah. Bagaimanapun kita ucapkan tahniah lah pada polis Bukit Aman yang begitu peka dan cepat bertindak. Jadi ke-8 orang itu telah pun diberkas dan harus mengikut tanggungjawab. Jadi saya tidak bersetuju tindakan tersebut anggota yang melakukan
merosakkan imej polis dan mereka perlu diambil tindakan. 8 orang. Jadi imej polis agak tercalar lah kalau mereka lakukan begitu. Tak sepatutnya mereka bertindak sedemikian. Jadi itu gambaran saudara ya. Jadi memanglah semua manusia tidak lari dan melakukan kesilapan, tapi jangan izinkan hawa nafsu kita mengatasi segala-galanya. Sebab rakyat begitu tinggi penghormatan kepada pasukan polis, kerana mereka kenapa harus dicemarkan imej polis yang begitu baik. Jadi kita harapkan biarlah ini merupakan kejadian terpencil dan tidak akan berulang yang boleh merosakkan nama pasukan anggota polis dan sebagainya. Okey. Dan hari ini juga, mulai semalam dah seminggu dah rupanya, sejumlah 101,691 pendatang tanpa dokumen telah pun berdaftar di bawah program rekalibrasi dan 83,117 orang sudah pun meninggalkan negara kita. Dari bagaimanapun masih lagi berbaki lebih kurang 30,000 lebih. Setengah tu masih ada lagi untuk di kuarantin dan sebagainya. Jadi menurut kenyataan daripada pengarah imigresen Khairul Zami Daud, setakat semalam lah 101,691 pendatang tanpa izin yang datang tanpa dokumen. Tapi mungkin mereka dah menyerah diri untuk pulang ke negeri asalnya. Dan ini mengakibatkan lapangan terbang antarabangsa KLIA sesak lah. Kalau beratus ribu orang ada dekat situ untuk mereka pulang. Dan mereka ini diharapkan bahawa pihak-pihak yang berwajib tidak mengulangi kesilapan masa silam. Kita membuka pintu kita sewenang-wenangnya, maka pendatang boleh datang begitu sahaja dan akhirnya menimbulkan aura. Okey saudara? Dalam keadaan sekarang ini, sebab saya hari ini mungkin nada saya panas sebenarnya saudara. Hari ini kita amat terperanjat lah dengan kenyataan yang dibuat macam saya katakan semalam. Seorang timbalan menteri daripada UMNO, bila dia kata bahawa 7 menteri dan timbalan menteri dan UMNO akan kekal bersama Kerajaan Perikatan Nasional. Hebatnya. Ya, bagi saya nak embodik lah, tapi fakta biar betul. Saya mempunyai fakta yang lengkap saudara. Berapa jumlah dan sebagainya. Tapi saya memikirkan kerana untuk saya menjelaskan ini, saya akan dedahkan pada malam 24 atau 25 bulan nanti. Kita memberi gambaran sebenarnya bagaimana kedudukan Kerajaan Perikatan Nasional. Dan baru kita dapat tahu sejauh mana mereka benar-benar ada mempunyai keabsahan ataupun legitimacy. Dan keseluruhannya saya dapat ini kajian saya, dan saya berjanji dengan saudara mungkin 24 atau 25 bulan saya akan dedahkan. Tapi bagi mereka yang masih lagi mahu bersama-sama dengan Kerajaan Perikatan Nasional, teruskanlah, tak ada masalah pada kita bagi warga UMNO. Tapi tunggulah masanya, sebab warga UMNO akar umbi akan mengambil tindakan terhadap anda semua. Jadi sebenarnya saya ni bukanlah siapa pun. Who am I? Saya bukan boleh mengarahkan presiden untuk mengambil tindakan. Saya juga bukan ahli majlis tinggi untuk meminta supaya mereka dipecat. Namun saya akan terus bersuara supaya presiden dapat peka dan mendengar kenyataan akar umbi. Soalnya sudah terbukti sebenarnya mereka ini lebih mementingkan kedudukan, lebih berbanding dengan kepentingan parti. Jadi tidak ada pilihan lain lah selain memecat mereka, dari membiarkan mereka terus berada bersekukuh dengan UMNO. Biarlah mereka jadi ahli bebas. Kerana mereka pun ingin kekal dalam kabinet atas kapasiti peribadi. Mereka tidak mengatakan kehadiran itu atas nama UMNO. Kerana nak peribadi, carry on lah. Apa ada masalah. Jadi biarlah mereka berdiri atas kaki mereka sendiri. Dan kita sama-sama saksikan sejauh mana hebatnya mereka sebagai ahli politik tanpa bersandarkan kepada UMNO. Jangan lupa soal itu saudara. Dan lebih penting sekali, dengan keadaan begitu, tentu ia membuka peluang lebih ramai lagi kepada ahli-ahli akal umbi untuk ditonjolkan sebagai pemimpin masa depan. Orang macam ni tak perlu lagi pada kita. Bagi saya tak nak lah orang macam ni. Tak tahulah presiden. Sebab ini mereka ini, kesan mereka itu tak menguntungkan ahli parti. Sama ada tak menguntungkan rakyat pun. Kesan mereka itu hanya menguntungkan diri mereka dan para oligarki yang sudah lama menguasai kekayaan negara ini. Mereka ini antara kumpulan warlords. Mereka punya wang. Mereka bertanding di peringkat bahagian. Maka Majlis Tinggi akur kerana kehadiran mereka sebagai ketua bahagian dan sebagainya. Dan pilih mereka menjadi calon.
bila bertanding menang atas nama UMNO, Peribadasan Nasional. Tapi mereka menentukan sikap mereka. Kerana mereka konon ada duit. Mereka berdiri konon atas kata sendiri. Jadi kepada Presiden UMNO, Datuk Seri Zahid Hamidi, saya merasakan inilah masa paling sesuai. This is the time, Datuk Seri, untuk menonjolkan kepimpinan dengan menunjukkan keberanian dan ketegasan demi maruah parti dan demi kepentingan rakyat. Datuk Seri kena buat betul kali-kali ini. Saya yakin dengan sokongan daripada Yang Berhormat Tengku Razili Hamzah dan Datuk Seri Najib serta ahli-ahli parti dan rakyat akar umbi, insya-Allah kita mampu untuk bangkit kembali untuk menebus maruah parti dan memulihkan kembali negara kita ini. Yakinlah, mahu orang yang berani, tegas dan ada hala tuju saja yang akan mampu mencipta sejarah. We need a new mind to lead this country and take it to the next level. Kita memerlukan pimpinan baru yang tidak lagi bergelut dengan suasana kepentingan diri. Orang macam ni tak perlu lagi ada dalam parti kita. Tapi saya sedar, who am I? Siapalah saya yang boleh ambil tindakan? Siapalah saya yang boleh meminta supaya Presiden, sedangkan Yang Berhormat Tengku Razali berkali-kali minta tarik diri pun mereka boleh langgar. Beliau sebagai penasihat, pengurusi penasihat UMNO pun dia orang tak peduli. Sebab mereka sekarang ni kesedapan. Memanglah saya tidak nafikan mereka punya wang, mereka punya kedudukan, mereka punya segala-galanya dan mereka merasakan sudah besar kepala. So Presiden, this is the time. Dan bagi saya yakin kalau Datuk Seri Presiden ambil tindakan, mereka ini besok akan jadi kupang tembaga dan mereka akan dipulaukan oleh warga UMNO. Kalau tak jadi calon, sama ada kamu jadi menteri ke, Wak Imah timbalan Perdana Menteri pun. Saya cakap terus terang. Jadi saya ketawa lah bila saya tengok dalam tinjauan yang dibuat oleh internet tentang siapakah calon-calon untuk Perdana Menteri interim. Memanglah warga net tidak mampu mengalahkan Datuk Seri Najib. Beliau mendahului sebab ramai daripada 30,652 warga net yang menyokong supaya Datuk Seri Najib daripada 39,000 rupanya 39,504 orang yang membuat culipan. Dan itu realitinya. Tempat kedua lah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tempat ketiga siapa dia? Datuk Seri Sabri. Tapi apa yang mengejutkan, Presiden PAS Datuk Seri Abdul Hadi Awang juga telah pun dapat mampu mengatasi populariti Dr. Mahathir Mohamad. Dapat 2,000 undi lah. Kerana Dr. Mahathir cuma dapat 745 undi. Sebab itu saya katakan, Dr. Mahathir this time, take a rest. Tak payah nak campur lah. Buat dosa lagi buat apa. Dan kepada ahli-ahli PAS, ni kita nak cakap lah, yang mereka menjadi ahli parlimen apa semua tu. Sekarang ni saya bersetuju dengan pandangan daripada Dr. Fuad Zakasi. Dia kena berani untuk menyatakan kebenaran. Kita hairan sebab mereka janganlah berani ketika jadi pembangkang saja. Kalau waktu jadi pembangkang, ya Allah, bahasanya Tuhan lagi yang tahu. Jadi mereka perlu bersuara untuk menuntut supaya sidang khas parlimen ini dijadikan betul-betul sidang parlimen, bukan mesyuarat khas yang akan dilakukan pada 26 Julai ini. Jadi warga PAS seramai 18 orang, yang jadi menteri 3 orang, timbalan menteri pun lebih kurang 3 orang, lebih kurang 12 orang ataupun 10 orang. Mereka kena berani bersama-sama dengan warga UMNO yang tidak bersekongkol dengan Kerajaan Perikatan Nasional. Mesti berani menyatakan. Jangan kita berani kita jadi pembangkang, tapi kita jadi bisu, kita jadi pekak ketika menjadi sebahagian daripada pihak yang berkuasa. Kena ada perbezaan pendapat. Apa nak risaunya? Kenapa takut sangat? Kenapa nak dienggihkan segala-gala tindakan? Saya tak tahulah. Dikiraman daripada Datuk Fuad Zakasi itu bagi saya ada kebenarannya. Sebab macam mana kenyataan daripada tersakop, dia kata selama 20 tahun menjadi ahli parlimen, tak pernah hadir sidang parlimen yang tidak memberi ruang kepada ahli parlimen untuk menyertai perbahasan. Begitu juga saya berbual dengan Dato' Abdullah Sani, ahli parlimen Kapar. Dah 3 penggal jadi ahli parlimen. Inilah pertama kalinya parlimen bersidang sebegitu. Jadi beliau merasakan seolah-olah dipermain-mainkan kemuliaan parlimen itu.
Parlimen adalah tempat yang mulia. Parlimen adalah tempat untuk kita mencari segala formula untuk kebaikan rakyat. Formula parlimen adalah untuk kita membela kehidupan rakyat. Bukan main sebut, bukan main cakap. Buat itu, buat ini yang tidak ada pengertian. Parlimen tak boleh nak endorse sembarangan. Sebab itu kena ada imbang, ada semak dan imbang. Saya bersetuju dengan pendapat yang hormat daripada kapal itu. Sebab dia kata, okeylah sekarang ni dah keluar lah ini panggilan mesyuarat dalam tempoh 5 hari atau 10 hari. 5 hari lah nampak gayanya. Tak pernah berlaku. Sepatutnya 28 hari mesti dikeluarkan notis. Kemudian ada pula diberi kesempatan wakil-wakil rakyat melontarkan persoalan, melontarkan pertanyaan. Yang ini tak ada. Nak tunggu lagi pada takwim yang terbaru, tak silap saya bulan September nanti. Berapa lama rakyat nak tunggu? Jadi kalau parlimen nak bersidang pada 26 bulan nanti hanya untuk mendengar kuliah daripada 4-5 orang menteri saja, macam mana kedudukannya? Tapi saya dipahamkan. Jadi sebab tu saudara, malam 24 atau 25 nanti saya akan jelaskan ada benda-benda yang perlu diketahui oleh saudara-saudara ramai. Ini perlu saudara. Sekarang ni kita masuk bab yang paling penting dalam kita punya perbicara malam ini. Saya bermula dengan kenyataan, saya ingat lagi guru saya waktu di Islam Melayu, kata Allahyarham Dr. Ishak Haji Muhammad ataupun Pak Sako. Dia kata orang Melayu ni ibarat buah manggis. Saya pun tak faham, kenapa Pak? Orang Melayu ni ibarat buah manggis. Segala rahsia habis didedahkan di luar. Betul lah kalau tengok buah manggis, sebutir buah manggis, berapa isi di dalam tu ada di luar. Dia dah bagi tahu, isinya 5 butir isi ke, ataupun 3 ke, 4 ke, 6. Artinya orang Melayu ni macam buah manggis. Segala rahsia didedahkan. Kemudian nampak kulitnya hitam. Memang tak cantik, tapi isinya putih bersih. Tapi dalam keadaan begitu, walaupun kulitnya keras, kalau balik ke kepala boleh bengkak orang, tapi lembik, cair. Itu kata Pak Sako. Dan hari ini segala-galanya kita melihat, segala-galanya semakin tenat, tapi garang aja. Bila sampai berdepan dengan suasana, cair habis. Ya, kita sekarang ni kalau lihat, saya agak memeranjatkan apabila Bloomberg melaporkan dan mereka tidak menarik kenyataan tersebut. Itu Malaysia menuju ke arah the failed state. Ini benda bahaya sebenarnya. Lah kita dulu dilihat sebagai harimau of the ASEAN, the tiger, Asian tiger. Hari ini kita dilihat macam sarkis, harimau sarkis. Dan pimpinan harimau sarkis, tak ada gigi saja. Tak ada lagi wujud rasa hormat ataupun santunan dari kalangan teman-teman daripada negara tetangga. Tak ada. Seolah-olah kita ditiba-tiba nak rasa nak hormat macam mana. Kita bagaikan disingkirkan. Menteri-menteri kita, saya lihat cara mereka melayan macam saya tulis tadi lah, macam anak-anak kecil. Bagi gula-gula, diam. Tak dapat gula-gula, merengek, menangis. Jadi bersuara hanya untuk kepentingan diri. Itu yang ada pimpinan hari ini. Saya minta maaf saudara, kerana saya melihat itu keadaannya macam anak-anak kecil yang merengek, menangis. Jadi mak atau bapa bagi dia coklat, diam. Jadi ahli parlimen yang ada tu begitulah. Tapi saya harapkan supaya parlimen daripada PAS cekal pendidikan mereka. Kalau tidak, mereka juga termasuklah di kalangan lebay-lebay yang mudah untuk disuap itu dan ini. Dan paling saya khawatir adalah ada laporan sebenarnya tentang perairan negara kita ini. Sudah pun bakal menjadi jajaran pertempuran di antara Amerika dengan China, dan kita tak tahu. Jadi Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri kena lihat benda ni. Sebab kita mempunyai legasi kita adalah Zofan, negara bebas daripada sebarang pertempuran. Patutnya ini perlu dikawal. Dan Menteri Luar kena bercakap. Janganlah big brother. Kena tegas dalam pendirian. Negara Malaysia mesti tegas. Kerana ini nak mempertahankan kita punya maruah negara kita. Kalau ini tidak dipertahankan, kata Buya Hamka, pakailah pakaian kamu dengan kain kapan. Kedaulatan negara kita sebagai sebuah negara merdeka. Tuntutan yang berhormat almarhum Tun Razak yang mahukan
bumi kita ini sebagai zon bebas. Jadi keadaan sekarang ni lebih teruk saya. Pelabur-pelabur asing lari, lintang pukang meninggalkan kita. Malahan yang sedia ada pun, yang ada dalam negeri pun dah berani mengugut. Kalau tak buat begini, kami akan keluar. Jadi ikut. Itu keadaannya. Sebab kita tidak lagi jadi seperti anak dara sunti. Kita sudah jadi, maaf cakap lah, negara sekarang ni, negara kita ni sudah jadi tak ada nilai, saudara. Jenayah semakin meningkat. Macam mana saya kata tadi tu, tiba-tiba pula ada kejadian berlaku di pasukan polis dan sebagainya. Dan segala kita sekarang ni berusaha lah kononnya nak menarik keyakinan pada negara luar. Tak terjadi pun, saudara. Menyentuh tentang jajaran bakal berlakunya laporan sengit. Saya agak terkejut apabila Reuters melaporkan England, itu Britain, pada hari Selasa lalu akan mengerahkan 2 kapal perangnya secara kekal di perairan Asia setelah kapal induk Queen Elizabeth dan kapal pengiringnya berlayar ke Jepun pada bulan September ini melalui lawatan di mana China bersaing untuk mendapatkan pengaruh dengan Amerika Syarikat dan Jepun. Apakah Laut Melayu ataupun Laut Cina Selatan ini akan dijadikan medan pertempuran? Kita harus menyuarakan pandangan kita. Kita kena minta supaya masyarakat antarabangsa menghentikan segala sengketa di perairan laut kita, sebab kesannya akan berlaku pada kita juga. Ini jadi menteri luar jangan sekadar sibuk mencari pengaruh politik. Sila lakukan tugas anda. Anda diberi amanat oleh rakyat Malaysia. Anda diberikan mandat oleh kabinet menjadi menteri luar. Mesti ada sesuatu yang jelas menyatakan pendirian Malaysia, bahawa kita tidak mahu kawasan kita ini dijadikan medan tempuran. Mereka nak berperang, pergi kat luar sana. Jadi kalau ada nak bergaduh, jangan gaduh kat rumah saya lah. Jangan bergaduh di halaman rumah saya. Anda nak bergaduh, pergilah, carilah halaman yang lain. Itu keadaan sebab saya tengok, takutlah sebab sekutu Amerika, Jepun menjadi tuan rumah pengkalan tentera Amerika Syarikat. Dan kapal Britain yang membawa jet F-35B dalam pelayaran sulungnya akan berlabuh di Yokosuka. Itu sebagai pos pemerintah armada Jepun di USS Ronald Reagan, nama kapal lah. Jadi keadaan sekarang ni, dia saya dalam keadaan begini, kita sebenarnya sedang tenat ni, sebenarnya kita sakit. Dan kita lebih sakit lagi mendapat pimpinan yang tak betul, yang bercakap berdegar-degar tapi realitinya tidak. Realitinya nil. Saya tak nak bercakap sebenarnya, tapi saya melihat Azmin Ali kononnya dia pergi ke Qatar, dia pergi ke Austria, dia pergi ke luar negara, konon dia nak mencari pelabur. Dan pada tanggal 5 Julai saya simpan. Ini kita ingat ya. Pada tanggal 5 Julai daripada akhbar New York Times dilaporkan bahawa Azmin dengan bangganya menyatakan bahawa Malaysia bakal menjadi pusat perdagangan ASEAN. Waktu itu salam bahagia, salam pencerahan. Aduh, kacau. Salam Ailadha. Apa khabar saudara Yunus Muhammad? Semoga sihat walafiat. Sekejap. Ada gangguan. For arriving on this page. Saudara future saudara kasih master. Ada gangguan. Sebab saya gunakan live tadi tu, dengan tu lagi, bila kena kacau tadi tu, saya okey pula balik. Tak payahlah. Walaupun penciput lah saudara. Minta maaf saudara. Jadi, berbalik pada cerita Azmin. Okay? Dia pergi kata, pada 5 bulan Julai, melalui akhbar New York Times, dia mengatakan bahawa Malaysia bakal menjadi pusat perdagangan ASEAN untuk Qatar. Jadi Qatar akan membawa masuk pelabur-pelaburnya. Itu tanggal 5 Julai. Tapi pada tanggal 14 Julai, 9 hari je lepas itu, Reuters melaporkan bahawa kerajaan Qatar telah mewujudkan Qatar Investment Authority di Singapura sebagai pusat rangkaian penilaian negara tersebut untuk melabur di negara ASEAN. Mana nak tak muka? Mana? Where's your pride, Azmin? Anda kata masa kat Qatar, kau dah bersetuju semua. Sekarang Qatar buat pengumuman pada 14 Julai bahawa Qatar
memilih Singapura. Sebab itu saya kata orang macam ni tak boleh percaya. Bercakap pumpang tak ke mana pun. Tak sampai 2 minggu pun pengumuman semua dibuat dalam Ali. Kata tak memilih Singapura. Jadi soal sekarang ni, di mana silapnya kita? Silapnya kerana orang tak menghormati kita. We are no more a tiger of the ASEAN. Kita adalah harimau sarkis yang tak ada gigi. Orang boleh berjanji dengan kita, orang boleh tak kenal senyum aja. Dengan selama je dia buat pengumuman. Azmin Bagaimana lah menyatakan bahawa Malaysia akan jadi pusat untuk Qatar membawa pelaburan. Lain-lain kali kata buat pengumuman satu ayat saja. We decided to be in Singapore. Entah muka mana. Nah, berapa ratus ribu wang negara dihabiskan untuk beliau membuat lawatan pergi ke Australia lah, pergi ke Qatar lah, pergi ke sana, pergi ke sini, ke sana, ke sini, ke sana, ke sini. Jawabnya balik kosong. Itu keadaannya. Mereka tak peduli. Walaupun mereka tahu bahawa tempat kita, negara kita ni adalah pusat untuk pelaburan yang paling baik. Kita mempunyai prasarana yang cukup baik. Tapi tidak lagi dinilai oleh mereka. Kerana keadaan begitu, kerana pimpinan negara gagal untuk menunjukkan apa dasar ekonomi negara kita. What is our economic policy? Apa dasar luar kita? Apa dasar dalam negeri kita? Dan segala-galanya tak menentu. Ini keadaan sebenarnya saya. Orang akan tertawa ke kita. Dan hari ini suka tak suka saya, kita kena menerima hakikat bahawa kerajaan gagal menyediakan peluang pekerjaan untuk rakyatnya sudah hampir 2 juta orang. Dan jika ini berlaku, pastinya kegiatan jenayah akan meningkat. Orang dah tak ada kerja. Dan ini perlu dibedung. Dan sebab itu, akhirnya pelabur-pelabur pun takut nak datang. Kerana negara kita ini, kegiatan jenayah begitu tinggi. Ini gambaran yang tidak baik pada negara kita. Sebab itu, persidangan Parlimen 25 bulan Julai ini amat penting. Tapi mereka tidak melihat itu penting. Jadi saya tak tahulah apakah mereka masih nak mewawarkan, mengatakan bahawa Malaysia ini tempat yang baik. Memang baik, tak boleh siapa menafikan. Prasarana kita lengkap, selengkap-lengkapnya. Sama ada jalur lebar ke, dengan highway-nya, dengan airport-nya, dengan pelabuhannya, dan dengan warganya yang cukup baik. Kita berbeza dengan warga negara lain. Warga negara kita ni cukup menghormati tetamu. Tetapi kenapa kita tak mampu untuk mengekalkan para pelabur kita? Kenapa Azmin Ali gagal untuk menarik pelabur? Kerana negara kita sebuah negara yang tak menentu. Negara yang sakit. Kalau orang sakit, siapa nak datang? Kita sakit sebab pertama sekali, kita punya undang-undang tak menentu. Kedua, dasar luar kita tak menentu. Ketiga, dasar ekonomi kita tak menentu. 4, dasar perbankan kita tak menentu. Bila keadaan tidak menentu begini, dan paling penting kedudukan politik kita yang tidak stabil. Nak stabil macam mana? Masing-masing berebut untuk meletakkan kepentingan diri, bukan kepentingan parti. Kalaulah sepatutnya antara parti itu bercantum dan meletakkan kepentingan kesatuan. Ini tidak. Mereka tidak meletakkan kepentingan kesatuan. Yang mereka lakukan keakuan. Aku nak dapat ini, aku nak itu, aku nak ini. Dan sekarang ni saudara, saya nak bagi tahu terus terang. Cakap terus terang ni, beliau orang pun cakap tak semua bikin. Dan sebenar-benarnya untuk menghadapi persidangan Parlimen 26 Julai nanti itu, sebenar-benarnya tak tidur malam tu. Mereka yang berada di anjung kuasa Distrik Perdana tak tidur malam saja. Mereka memikirkan bagaimana akan jadi. Apakah akan berlaku ambush? Saya khabar dengan kabarnya mungkin ada ambush. Ambush inilah daripada kalangan parti-parti pembangkang. Sebab kedudukan mereka begitu rapuh. Kedudukan Perikatan Nasional amat rapuh saat ini. Malahan, ahli-ahli parlimen daripada PAS juga tidak boleh dipertahankan. Ahli parlimen daripada PAS juga tidak boleh dipertahankan kewalakan, kesetiaan mereka untuk menyokong Perikatan Nasional. Kerana mereka sudah dapat melihat. Mereka dapat melihat ketimpangan yang berlaku. UMNO tentulah ada sejumlah ahlinya. Sejumlah ahli parlimen UMNO ni kekal, tak berganjak. Betul ada kalangan menteri, itu kelasa menteri mereka punya hal.
Ada kalangan yang mana jadi duduk sebagai pengurusi-pengurusi GRC. Okey, mereka. Tapi ada juga kalangan ahli-ahli UMNO, ahli Parlimen UMNO yang menjadi pengurusi GRC, mereka tetap walak dengan UMNO. Mereka bukan walak pada Zaid Hamidi, mereka walak pada perjuangan UMNO. Mereka tidak mahu bersekongkol dengan pimpinan yang mengutarakan pelbagai politik-politik yang cacah merbau. Pimpinan sana. Dan hari ini, suka tak suka, mereka sudah pun mengadakan, kabarnya yang saya dapat tahu, bahawa sedang mengadakan satu bentuk CSA untuk bersama-sama dengan parti DAP. Artinya parti DAP ini jumlahnya lebih kurang 20 orang, saya dapat tahu. Kalau ada pengundian, DAP takkan menyokong pembangkang dan menyokong pimpinan kerajaan. Saya kata bukan menyokong, mereka buat tak tahu saja. Hari ini kedudukan Parti Perikatan Nasional berada di ambang yang paling rapuh. Paling rapuh, saudara. Jadi, saya melihat seandainya Parlimen yang sepatutnya bersidang pada 26 bulan ini tidak lihat sebagai persidangan, maka bertambah runtuh lagi lah keyakinan rakyat terhadap keabsahan, the legitimacy of democracy in Malaysia. Sebab Perdana Menteri pun memang tidak mendapat sokongan yang sepenuhnya. Sebab itu banyak apa yang dilakukan, diutarakan, dipertikaikan. Jadi politik negara masih lagi dalam keadaan serba-serbi celaru, saudara. Dalam UMNO celaru, dalam PKR celaru, dalam DAP celaru, dalam Perikatan Nasional pun celaru. Negara hari ini penuh dengan kecelaruan. Kecelaruan saya, yang saya lihat, saya boleh memberi penjelasan lebih luas lagi tentang UMNO. Lain tak ada kerana pimpinan lebih mementingkan diri mereka sendiri. Dia orang fikir, apa aku dapat? Ini masalah paling besar sekali yang dihadapi oleh UMNO. Sebab itu, saya yakin, berkali-kali saya ulangi lagi, Datuk Seri Presiden, inilah masa terbaik untuk beliau menilai pimpinan-pimpinan masa hadapan untuk kita tonjolkan sebagai pemimpin dalam pilihan raya akan datang. No, keep it to yourself. Tak perlu saudara rasa gusar, tak perlu saudara rasa takut bahawa kalaulah ada lebih kurang dalam 20 orang, 24 orang ahli Parlimen UMNO yang degil, yang tak mau bersama dengan UMNO, Datuk Seri ambil tindakan pecat mereka. Datuk Seri didokongi oleh lebih daripada 3.2 juta warga UMNO. Mereka akan berdiri teguh di belakang Datuk Seri sebagai Presiden UMNO, kerana bagi saya melihat Presiden parti mesti tegas, mesti berani. Pemimpin mesti membuat keputusan. A leaders without a decision is not a leaders. Pemimpin yang tidak ada keputusan, itu bukan namanya pemimpin. Pemimpin yang mengikut aluran masa, itu bukan pemimpin. Pemimpin mesti berani menongkah waktu. Pemimpin mesti berani melakukan sesuatu untuk menyelamatkan bahteranya. Pemimpin mesti ambil keputusan yang jelas agar pada awak-awak, para juragan dalam kapal itu tahu ke mana bahtera UMNO ini nak tuju. Kalau kita sekarang ni duduk okey, tenang, lapang dada, itu tak boleh, Datuk Seri. Saya minta dengan penuh perasaan agar Datuk Seri menimbangkan mereka yang tidak sealiran dengan UMNO perlu dipecat. Full stop. Jangan risau. Tak ada ke mana pun mereka. Tak berapa banyak sangat pengaruh mereka ada. Kalau setakat ketereh, okeylah. Di Kelantan pun dia tak dapat sokongan sepenuh. Kita ada orang macam Datuk Jazlan. Jelas dia punya pendirian dan beliau didukung oleh 11 bahagian dan 12 bahagian. Apa risau sangat? Ambil aja tindakan. Daripada ada menjadi duri dalam daging, buat apa? Saya melihat ramai ahli Parlimen yang setengahnya mereka ini menjadi duri dalam daging. Macam seperti yang daripada Perlis tu. Ambil aja tindakan. Tak ke mana pun sokongan mereka. They cannot bring much to the party, but they can bring a lot of damages to the party. Mereka tidak mampu untuk memperkukuhkan parti. Cakap pumpang. Tapi mereka tidak mampu untuk memastikan parti kita ini kukuh. Tak ada. Saya kena ingat benda begini. Sebab itu sepada warga parti UMNO, waktu ini adalah waktu terbaik kita menyusun barisan. Kenal pasti siapa pimpinan akan datang. Jangan risau. Kita boleh tolak. Kalau wakil rakyat di kawasan kita tu
kita terkenal, memang dia baik, banyak duit dan sebagainya, tapi apabila mereka tidak lagi dilihat sebagai orang parti, orang parti ni dia meletakkan kepentingan parti mengatasi segala-galanya. Bukan mereka melihat parti ini sebagai tempat untuk menyemai pohon-pohon yang akan dikutip dengan wang ringgit. Parti UMNO bukan begitu. Dari dulu lagi, UMNO ada perjuangannya. UMNO ada roh perjuangannya. Perjuangan UMNO untuk rakyat demi rakyat. Lain tak ada. Oleh kerana suasana yang begitu panas hari ini, saya mohon maaf saya untuk berhenti awal sedikit hari ini. Bagaimanapun, jaga kesihatan kita. Kita jumpa lagi malam esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.